Okay. So hari ni kita nak belajar pasal MCI, Melayu, Cina, India. Okay, Mass Casualty Incident. MCI ni short form kepada bilangan mangsa lebih ramai daripada bilangan perawat. Okay, contoh kita pergi dalam ambulans 3 orang, 4 orang, pergi sana, bas langgar bas 80 orang. Macam mana 3 orang tadi nak selamatkan 80 orang tu secara maksimum. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita kena guna 5S. Okay, so 5S. S. Cukup belum? Satu lagi. Enak. Okay, so 5S. Okay, S yang pertama of course lah. Okay, safety first. Kan? Safety. So make sure safety tu ada 3 barang lah. Okay, diri kita sendiri kena ada glove, kena ada PPE, apa semua. Kemudian safety kepada mangsa. Kita kena sentiasa make sure mangsa ni selamat. Contoh jangan tutup jalan, apa semua, yang tu safety untuk mangsa lah. Kemudian S yang ketiga, safety persekitaran. Okey. Contoh kalau bahaya ada kereta banyak ke apa kan, kita ubah laluan dia dan sebagainya. Kalau tengok accident dekat highway, plus selalu akan buka lorong sebelah. So lorong ni tak kacau. So yang tu pun safety lah. Okey. Safety dah clear, 3 tu dah clear, baru kita pergi kepada scene assessment. Scene assessment ni maksud dia, kita ni sampai lokasi, Allahu Akbar, bah langgar bah 80 mangsa kita anggarkan kan. So kita dalam otak tu kena jalan dah. Okey, bah langgar bah kilang, langgar bah kilang, bah jenis ni 40 campur 40, 80 orang. So apa yang kita perlu? Ambulans lagi banyak. So apa lagi kita perlu? Kita kena panggil bomba nak potong bas, takut ada yang tersepit. Apa lagi perlu? Polis untuk bantuan keselamatan. Trafik. Lepas tu apa lagi perlu? So semua dah ada dalam otak dah. Scene assessment. So bas ni jatuh gaung mesti kena ada tim yang penyelamat, guna tali lah, penyelamat tempat tinggi. So semua dah dalam kepala otak dah. Scene assessment. Sebab pasal apa kita kena scene assessment? Dalam 10 saat tu kena tengok semua. Sebab selepas tu kita kena report dekat base. So kita kena send information. Kita tak boleh buat seorang ni. So kita kena send information. Kita kena bagi tahu dekat base kita apa jadi. Bilik gerakan ambulans 1. Lapor bas berlanggar dengan bas. So anggaran mangsa 80 orang. So memerlukan banyak ambulans, pasukan polis, bomba dan sebagainya. Habaq siap-siap semua dalam tu, minta bantuan segera, lokasi tepat di mana-mana. Send information. Dah send information, kita kena set up base. Kita kena buat base pula. Tengah orang duk tolong, ramai duk tolong tu, kita kena buat base. Macam mana kita nak buat base? Ana sebagai driver, Ana punya tugas senang saja. Ana kena make sure ambulans masuk tempat yang lain, keluar tempat yang lain. Dia tak boleh berselisih. Berselisih ni akan menyebabkan kesesakan. So driver automatik dia tahu dah, dia kena set up base dari segi tempat masuk ambulans, tempat masuk bomba, tempat masuk polis, tempat yang lain, keluar tempat yang lain. So itu driver punya kerja. Lepas tu driver kena make sure mana zon merah. Yang ni zon merah, kami letak pesakit merah kat sini. Ni yang kuning, semua yang kuning dekat sini. Ni yang hijau, semua yang hijau kat sini. Ni yang putih yang meninggal dunia. Semua dekat sini. Yang putih kat belakang. Yang hijau berhampiran dengan ambulans. Yang merah dengan kuning tu selalunya tak boleh jalan, dia ada merata. So yang driver ni, dia yang akan stay. Lagi 2 kru ni dia akan pergi cari mangsa. So driver ni dia kena tahu agak-agak, sana ada mangsa merah, sana ada mangsa merah. Dia kena cari merah dulu, merah settle, baru kuning, hijau, putih. So nampak set up base ni, nampak yang driver ni main peranan lagi besar. Dia nak tahu mana masuk, mana keluar. Dia seorang yang kena kontrol semua sementara bantuan nak sampai. Last kali baru kita start. Start ni apa? Maksud dia, start ni simple triage and
Rapid treatment. Simple trash and rapid treatment. Macam mana kita nak buat simple trash and rapid treatment? Okey, dah habis dah 4 S ni. S yang kelima ni yang paling penting lah. Okey. S yang kelima, first kali S yang kelima, yang paling penting sekali, kita kena jerit. Okey. Kalau ambulans kita ada apa? Ada loudspeaker kan? Kita kena pakai speaker tu, kita kena bagi tahu. Perhatian. Kami daripada pasukan APM, siapa yang boleh berjalan, sila berjalan ke arah saya sekarang. Rawatan akan diberikan di sini. So yang tu ayat dia lebih kurang. Okey. Perhatian. Saya dari APM, saya akan bantu anda. Siapa yang boleh jalan, jalan ke arah saya. Saya akan beri rawatan di sini. So, daripada 80 orang tadi, selalunya majority boleh jalan. Katalah 60 dah boleh jalan. So 60 mai kat kita. Masa tu driver sibuk lah. Driver dia akan cari satu tempat. Okey, yang ni base untuk zone hijau yang boleh jalan. Sebab 60 orang, driver tu seorang ya, yang dekat tempat tu, dia tak boleh nak rawat seorang-seorang. So kerja driver bukan merawat. Kerja driver bagi barang medik. Oh yang ni perlu gauze ni, ambil. Yang ni perlu triangle bandage, ambil. Yang ni perlu crepe bandage, ambil. Nak ambil apa, ambil. Sebab tu dalam ambulans ada yang setting macam ni. Dia setting untuk bencana, dia setting setiap barang 12 unit. Satu karton lah. Maksudnya gauze 2 inci punya 12 set tau. Bukan 12 keping, 12 set. Lepas tu gauze 3 inci 12, gauze 4 inci 12. Bandage 2 inci punya 12 set. Bandage 3 inci punya 12 set. Bandage 4 inci punya 12 set. So bila ada semua 12, bila bencana macam ni senang, dia boleh buat. Kita pun boleh buat dalam ambulans macam tu. So setiap barang ada 12. Sprint kita pun banyak dah. Sampai 30 lebih dalam ambulans kan. So memang sesuai untuk bencana. Kan? So masa tu dalam 60 orang tu mesti ada di kalangan depa ni yang pernah belajar medik, first aid kan, ataupun depa ni silap-silap nurse, doktor kat dalam geng tu. So depa yang akan rawat sesama depa. Driver seorang tak akan boleh rawat 60 orang. Kita main tugas bagi barang kat depa. Okay, so yang ni first step. Kita nak cari geng hijau. Okay. Start ni kita start dengan jerit. Okay. Buka speaker. Perhatian. Kami dari APM, kami akan bantu tuan-tuan perempuan. Siapa boleh jalan, sila jalan ke arah saya. Rawatan akan diberi di sini. Rawatan memang bagi kat sini. Tapi bukan kita yang bagi rawatan. Sesama depa yang bagi rawatan. So siapa saja boleh jalan mai kat kita, automatik akan tag hijau. Tag hijau ni maksud dia apa? Patient able to walk. Pesakit boleh jalan. Priority 3. Last sekali dia green. Lepas merah settle, kuning settle, baru hijau. Lepas tu barulah warna putih. Yang tu priority 4 lah. Okay. So hijau dah settle. Siapa yang boleh jalan masuk je, Cik Ana akan bagi. Driver akan bagi satu tag. So automatic yang masuk dapat hijau. Kemudian lagi 2 orang tu nak jalan masuk, nak cari mangsa. Mangsa mesti tinggal kuning, merah dengan putih lah. So lagi 2 orang ni nak masuk macam mana? Sediakan file. Dekat file tu sediakan satu kertas. Kertas ni kita nak tulis lelaki berapa, perempuan berapa, lepas tu yang merah berapa, hijau berapa, putih berapa. Kita nak tahu. So baby berapa orang. So kita nak tahu bilangan tu. So sebab tu setiap kali kita tag mangsa, kita nak kena triage lah, nak kena tulis lah kat sini. So pembantu akan pegang 2 benda ni, file, pen dengan glove sekotak. Okay? Setiap kali dah habis satu patient, dia kena tukar glove. Sebab kita tak mau darah dia ada HIV, ada sebagainya, jangkit kat orang lain. Jangkit lagi, tak mau macam tu. So setiap orang kena tukar glove. So kena pakai glove kotak ni. So pembantu pegang ni. Yang triager pula pakai glove siap-siap, pi seorang-seorang dekat lokasi tu, yang luas tu, kena pi seorang-seorang, pi tengok RPM. RPM ni bukan RPM motor. Yang ni RPM ni respiration, pernafasan. Itu per
fusion. Dia punya peredaran darah dia bagus tak bagus. Kemudian mental status. Tengok 3 benda ni dah. Okey. Respiration, pernafasan dia dalam seminit kalau 10 sampai 30 normal. Kalau kita pipi kat masa normal ni bau 20 kali nafas dalam seminit. So kan normal. Kalau bawah dari 10 tak normal, atas dari 30 tak normal. Perfusion pula kita guna CRT. Tekan ni kuku ni, capillary refill test. Kalau tekan dia jadi putih, lepas dia jadi merah balik, bawah 2 saat. Bawah 2 saat dia jadi merah balik, masuk normal. Sirkulasi darah dia normal. Kalau 4 saat baru jadi merah, maksudnya darah dah hilang banyak daripada badan no? So yang ni perfusion. Yang ketiga mental status. Cik boleh angkat tangan tak? Dia angkat tangan. Cik boleh angkat kaki tak? Dia angkat kaki. Okey. Kalau cik boleh angkat tangan tak? Itu something wrong lah. Dia tak boleh ikut kita punya cakap. Dia kalau boleh ikut arahan kita, normal. Tak boleh ikut arahan, tak normal. Okey. So kita yang 2 orang tu, pembantu dengan in charge tu, dia pi untuk buat RPM sahaja. So dia pi dekat seorang. Okey, ni pembantu. Lepas tu yang kita pun check. Pi kat bangsa yang pertama. Cik. Ya. Nafas okey. Okey. Lepas tu cik gerak sikit. Okey. Tu cek kuku. Oh, normal. Pasal apa tadi tak jalan di sana cik? Kaki patah. Okey, kaki patah. Tak apa. So, kita kalau semua normal, RPM semua normal, automatik dia akan dapat tag kuning. Automatik dia dapat tag kuning. Maksudnya dia priority 2. Okay, so merah ni akan mereka ambil dulu, baru mereka ambil kuning, baru mereka ambil hijau. So priority 2 ni maksudnya RPM dia semua normal. Dia punya pernafasan normal, dia punya kuku dia check sirkulasi normal. Lepas tu mental status dia boleh buat apa yang kita suruh lah. Okay, so tag dia warna kuning. Lepas tu cepat-cepat pergi kat mangsa lain, sambil tu tukar glove lah. Okay, kita tak mau darah yang ada kat mangsa 1 pergi kat mangsa 2. No? Tukar glove, pi pula. Pipi. Cik. Tak ada respon. Lepas tu tepuk. Bila bagi sakit baru ada respon. Kemudian kita check pula nafas dia. Nafas slow sangat ni. 5 kali seminit. Pelik ni. Kemudian perfusion dia 4 saat baru jadi. Lepas tu mental statusnya, cik boleh angkat tangan tak? Dia tak mau angkat. So something wrong nak. Terus kita take dia merah. Critical. Okay. Critical ni maksud dia apa? Sangat-sangat priority 1 lah. Sangat-sangat berpriority lah. Ini yang paling penting. Ni salah satu tak normal. RPM ni 1 je tak normal. Tak pun merah. Nah, 3 normal, kuning. 1 je tak normal, merah. Okay. So kita pi pula mangsa ketiga, tukar glove. Yang pembantu dah catat dah 2 mangsa tadi. Tadi Melayu, dewasa lelaki. Tak. Lepas tu kanak-kanak bawah 12 tahun perempuan. Dah tulis dah semua. Kemudian pergi kat masa ketiga tukar glove. Masa ketiga, cik. Panggil, bagi dia sakit semua tak ada respon. Lepas tu tengok nadi tak ada, nafas tak ada. Baru sangat. Panas lagi badan. Perlu tak buat CPR? Kalau nak situasi normal, mangsa 1 orang, kita 3 orang, kita kena buat CPR. Tapi sebab mangsa 80 orang, kita nak selamatkan 80 orang, kita tak perlu buat CPR dekat dia. Kita nak cuba selamatkan mangsa lain yang peluang dia lebih tinggi. Sebab kita 3 orang saja nak selamat 80 orang. So masa tu tak perlu buat CPR. So tak ada nadi, tak ada tu, kita tag putih kat dia. Tag putih. Kata dia tak ada nadi, tak ada nafas. Walaupun badan dia panas lagi, walaupun tahu kalau buat CPR kemungkinan ada peluang hidup. Tapi kita nak tolong lagi 20 orang ni yang kita kena triage ni. So yang ni terpaksa kita let go. Kecuali ada tim yang lebih extra, boleh kita buat CPR. No? Okay. So untuk hijau, kuning, merah, putih, ada soalan? Tak ada. Okey, Kak Dan nak tanya. Hijau kita bagi kat siapa? Yang boleh berjalan. Pandai. Automatik siapa saja jalan, kita bagi hijau, pandai. Okey. So hijau selalunya banyak lah. 60. Lepas tu kuning kita bagi siapa? RPM yang okey. Cantik. Bagus. RPM dia normal ni. RPM ni. 33 normal.
No? Respiration, perfusion, mental status. Tiga-tiga normal. Okey. Merah kita bagi dekat. Salah Ah. satu RPM tak okey. Pandai. Satu je kantoi. Terus ni mental status ha. Kita suruh dia, "Cik buka mata." Dia jeli mata pula. Hai. Yang tu gatai. Yang tu gatai, yang tu kan mental status tak okey. Nah. Okey. So salah satu tak okey RPM, terus merah lah, nah. Okey, so putih kita bagi dekat Yang no respond. yang no respond. Okey. So ambulans pertama lah yang kena buat MCI punya pengurusan. Ambulans first yang sampai bukan maksud dia yang first kena hantar mangsa. Ambulans pertama sampai maksudnya dia lah sampai last, dia akan stay situ. Ambulans kedua mai, ambulans kedua akan tanya in charge. Ambulans pertama, mana mangsa merah? Nak bawa pergi hospital. So in charge tu akan panggil. Yang awal kena stay. Akan stay sampai habis. Sebab dia yang first sampai. So sebab tu semua orang kena tahu ilmu MCI. Sebab tim ambulans yang first sampai, kita tak tahu siapa ambulans mana. Tapi kalau dia yang first sampai, dia yang akan take over sampai habis. So dia yang kena tag apa semua. Kalau lah kita tak bawa kad triage ni, macam mana kita nak triage patient cara yang lain? Pakai mikrofon. Pandai adik. Kita pakai micropo. Pakai micropo, kemudian tulis R red, G green, yellow white, ataupun white W. So daripada situ saja kita tahu. So micropo tu balut. Jangan letak atas saja. Dia boleh tercabut. Perlu kan? Kalau ada micropo, balut. Okay? Selain daripada micropo, kita boleh beli ribbon siap-siap. Ada ribbon yang warna hijau, kuning, merah, putih, betul tak? Kalau tak ada putih, ambil hitam. Ribbon tu semua kita boleh ikat dekat mangsa. Nampak? Kan? So, bukan kita kena wajib pakai kad. Banyak cara lain lagi boleh pakai. Yang paling senang kita nampak pakai micropo lah, tape putih tu. Sebab yang tu sentiasa ada dalam ambulans. Ataupun no choice, tulis lah kat sini. Tapi takut hilang. Ataupun dia buat macam ni saja, hilang. Kan? So kalau boleh dalam ambulans set lah siap-siap. Ada kad ni kan. So kalau nak ikut yang Malaysia standard pakai, dia pakai yang Mastem punya, Malaysia Society for Traumatology and Emergency Medicine, Mastem. Dia punya Mastem ada satu kad triage. So Mastem ni yang bestnya, dia empat warna ada dalam satu kad. Nak pusing saja. Mastem punya. Kan. So lagi senang pakai Mastem punya kad. Dia lagi senang. So kita tak payah nak ada semua warna. Satu kad tu ada 4 warna. Boleh pilih, lepas tu belakang tu boleh buat catatan. So untuk 80 mangsa tadi, kita nak satu mangsa 10 saat hingga 30 saat saja. Tak mau lama-lama sebab ramai. Kita nak pergi ramai. Okey. So soalan lain pasal MCI. Okey, color semua dah boleh dah. Tadi perhati dah. Okey. So yang paling penting sekali, polis sampai saja, yang ni dah siap. Polis nak tahu berapa orang, berapa mangsa, lelaki, perempuan, tag dia warna apa. So tugas kita lepas selesai tu, in-charge kena lapor dekat polis lah. In-charge kena bagi tahu, cik, saya dah buat triage. Saya dah buat triage lapangan ataupun field triage. Yang triage kita tengok kat hospital tu, yang tu counter triage. Yang ni lapangan. Maksudnya luar ni kita yang kena jalan kat depa. Kalau counter triage, orang yang jalan mai kat counter. Nampak tak? Okey. So yang orang mai kat counter, yang tu passive triage. Yang kita pi dekat lapangan, yang tu active triage. Kita cari orang. Kita yang aktif. Dah. Sampai-sampai bagi kat polis, ni berapa orang. Kita pun kena ada rekod lah, ambil gambar lah. Ini rekod kita. So memang dah ready siap dah. Yang ni memang ada dalam bilik gerakan. Kalau ada MCI boleh tunjuk. Lepas tu bila dah lapor kat polis, make sure yang ambulance first ni dia bertanggungjawab tau. Kalau ada satu orang masuk gaung, dia cari tak jumpa, lepas 3 hari baru jumpa meninggal, dia kena jawab kat mahkamah. Kecuaian. Kena saman tu. So kena saman. Itu yang kita tak mau. Pasal apa? Hampa boleh cari orang lain, tiba-tiba satu orang yang terlepas. Rupanya dalam parit, tersorok kat bawah parit tu. Siapa pun tak tahu, lepas 3 hari jumpa meninggal, busuk.
Masa tu family member akan samai, masa tu mampus kita nak jawab. Tak cukup tanah nak jawab. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu dalam bahkan rumah? So kita kena interview driver, siapa-siapa yang masih hidup. Agak-agak berapa orang? Itu bas ni pula agak-agak berapa orang tadi. Lepas tu ada tak motor lain tersepit antara bas? Kena make sure sampai okey, pasti dah tak ada manusia yang lain. So last kali, okey, ambulans yang kedua mai, ketiga mai, hantar merah dulu. Hantar merah semua. Okey cik, sana ada merah. Cik, sana ada merah. So yang pembantu tu dia yang akan tunjuk mana ada merah. Incah tak ada nak, Incah duk cari duk buat ni RPM. Kan? Incah buat RPM, so pembantu akan cari. Dia dah tahu dah, pembantu ikut dah. So pembantu tahu, sana merah tadi cik. Sana merah. Merah habis dah cik, kuning pula. Pembantu yang tahu berapa merah, berapa kuning. So okey, kuning kalau maksudnya semua yang kat lapangan tu lah. Yang hijau dah ada dekat ambulans lah. Kan? So yang driver tu masa tu kena sabar. Yang hijau ni misal, cik saya sakit, takkan saya tak lepi dulu, ambulans dah sampai. Masa tu driver dia kena main peranan. Cik, kita rawat yang merah dulu, kena explain dekat depa. Lepas merah kritikal dah settle, baru separuh kritikal, baru saya pergi kat cik. Okey? Lepas tu kuning semua dah settle, baru yang hijau. Hijau sebab 60 orang tak naik ambulans pun tak apa. Naik lori pun tak apa. Dan tu kita boleh call bilik gerakan, cik minta lori 2. Ada 60 orang. Itu minta lagi lori backup daripada polis. Minta lagi lori backup daripada tentera. Minta. Ataupun bas yang lalu, bas henti-henti yang lalu, bas rapid ke apa kan, yang lalu kita ada kuasa, cik boleh tak hantar ke hospital. Ada so bas ni kata 20 orang ikut. Yang hijau lah. Yang hijau. So dia tak semestinya dengan ambulans. Yang hijau tu lori, bas, kenderaan awam kita boleh tahan, minta hantar ke hospital dulu. Maksudnya kereta orang awam tu pun boleh? Kereta pun boleh, tapi kereta boleh sikit. Kita nak yang betul besar. Bas, lori, kereta pun boleh. Teksi, kalau ada kita boleh tahan teksi tu. Tolong hantar ke hospital. Tak payah bayar duit. Sekali dia kata RM40 pula, mampu nak kena bayar. Boleh RM40. Tak ada lah. Time tu bukan pasal duit dah. Time tu pasal nyawa orang. Lepas tu last kali pastikan yang putih tak naik dalam ambulans. Mangsa yang meninggal dunia tak naik dalam ambulans dah. Terus bayar dekat polis Black Maria. Contoh itu meninggal 5 orang. 5 orang tu Black Maria cover semua. Tak ada kena-mengena dengan ambulans team mana-mana ambulans lah. So terus bayar dekat polis. Lepas dah settle hijau, kena round lagi sekali. Besar punya. Time tu bukan kita 3 orang lah. Time tu ada 10 orang. So 10 orang buatlah jawab 1 meter, 1 meter, 1 meter. Round sungguh-sungguh. Cari kuku ada mangsa tertinggal. Yang tu last punya final check. Bawah parit, bawah gaung, apa semua cari sungguh-sungguh. Sampai puas hati tak ada dah. Baru ambulans yang pertama sampai tadi, dia yang last balik. Okey? Boleh? MCI boleh? Boleh. So lah ni kita nak buat praktikal lah. 3 orang satu team, yang lain jadi mangsa. Mangsa of course yang teruk lah, takkan ada yang hijau lah. Boleh So kita nak tengok macam mana Incah buat RPM. Nak buat 5S ni. Boleh? Okay? Okay, jom kita buat praktikal pula. Okay.